Alam sejahtera, ini penemuan SPRM selepas mereka membuat serbuan mengejut ke atas pejabat Kesuma berkait dengan kes ataupun laporan LKAN tentang pejabat ataupun tentang HRD Corporation hari ini. Wow. Dan ini yang mereka dapat. SPRM temui atau dibawa keluar daripada pejabat itu mengejutkan kita. 6 jam di pejabat HRD Corporation, akhirnya SPRM angkut 3 kotak dokumen. Wow, apa barang yang ada di dalam dokumen itu? Kita nak tahu jugalah kan sebenarnya. Bagaimanapun kita ucapkan tahniah kepada SPRM kerana tidak memilih bulu. Pembangkangkah, kerajaanKah, siapakah? Kalau ada laporan, mereka akan terus mengembus dan angkat apa yang perlu diangkat. Selepas hampir 6 jam bertandang ke Ibu Pejabat HRD Corporation hari ini, Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilihat meninggalkan bangunan itu dengan membawa 3 kotak bersama mereka. Kotak-kotak itu dipercayai berisi dokumen berkaitan HRD Corporation yang dikaitkan dengan pendedahan dalam laporan Ketua Audit Negara LKAN Bilangan 2 2024 dan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PSC. Dokumen tersebut difahamkan bagi tujuan siasatan. Sebelum itu, pasukan terdiri daripada 10 anggota dan pegawai termasuk seorang wanita dengan menaiki 4 kenderaan berasingan tanpa logo SPRM mula tiba pada jam 11.30 pagi dengan masing-masing memakai kemeja berkot. Pengarah bahagian siasatan SPRM, Datu Seri Hisamuddin Hashim dilaporkan berkata bahawa kehadiran penyiasat di 2 tempat terbabit bagi mendapatkan dokumen berkaitan untuk tujuan siasatan. PAC mendedahkan sejumlah 3.77 bilion hasil kutikan levy daripada majikan digunakan program latihan HRD Corporation untuk melabur dalam pelbagai aktiviti pelaburan yang bukan matlamat penubuhan urgensi itu. Jawatan kuasa itu turut mendedahkan berlaku percanggahan dalam keterangan membabitkan 2 pegawai kanan Pembangunan Sumber Manusia Berhad HRD Corporation berhubung pembabitan syarikat pengurusan acara yang sebelum ini dikatakan milik Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Sahul Hamid Shaikh Dawud. Wah, saudara-saudara sekalian, diucapkan tahniah syabas kepada 10 pegawai SPRM yang telah pun meluangkan masa berkorban untuk bertandang di Ibu Pejabat HRD Corporation ini. Semoga dengan serbuan itu, ianya dapat merungkai dan memberitahu kepada kita apa sebenarnya yang berlaku kepada HRD Corporation. Nak buat apa takut? Tak perlu takut. Kerana kata orang, berani kerana benar, takut kerana salah. Jadi kalau tidak ada salah, tiada penyelewengan, tiada ketirisan, tiada sakau sini sana, buat apa takut? Jangan takutlah kan? Okey, baik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini keputusan terkini berkaitan dengan kes rasuah penyalahgunaan kuasa penyelewengan dalam kes Jana Wibawa Muhyiddin Yassin. Akhirnya, mahkamah mengumumkan keputusan yang mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. 5 orang panel telah pun bersidang membacakan keputusan tersebut. Hari ini diumumkan kes Jana Wibawa permohonan Muhyiddin menyemak keputusan akan diumumkan pada 20 Ogos. Sebelum saya teruskan ulasan dan apa keputusan hakim di mahkamah berkait isu ini, apa pendapat anda? Adakah Muhyiddin akan berjaya menarik balik pertuduhan tersebut?
ataupun akan diteruskan pertuduhan tersebut. Selepas semakan, apa agak-agaknya keputusan hakim dan apa komen hakim? Jom kita dengar ini keputusan hakim. Permohonan Muhyiddin Yassin untuk menyemak keputusan Mahkamah Rayuan yang mengembalikan 4 tuduhan salah guna kuasa yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa akan diketahui pada 20 Ogos ini. Keputusan itu ditetapkan oleh panel 5 hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan Aziza Nawawi hari ini. Turut bersidang sama adalah Hakim Muhammad Ruzima Ghazali, Ahmad Zaidi Ibrahim, Azman Abdullah dan Azhari Kamal Ramli. Aziza berkata panel memerlukan masa untuk membuat keputusan kerana ia membabitkan isu yang serius. Pada Mac tahun lalu, Muhyiddin didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur berhubung 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 3 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan RM232.5 juta yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Dia didakwa di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 atas pertuduhan menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden Bersatu untuk dorongan RM232.5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu antara 1 Mac 2020 dan Ogos 20, 2021. 3 syarikat berkenan ialah Bukhari Equity, Nepturis dan Berhad dan Mamfors dan Berhad. Manakala individu terbabit pula adalah Azman Yusuf. 3 pertuduhan penggubahan wang haram itu dibentangkan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Dibaca bersama Seksyen 87 dalam kurungan 1 Akta sama. Muhyiddin 77 tahun didakwa menyalahgunakan kuasa untuk bersatu, menerima RM125 juta hasil daripada aktiviti haram daripada Bukhari Equity antara 25 Februari 2021 dan 8 Julai 2022. Tuduhan itu tidak mendakwa bahawa pembayaran dibuat kepada Muhyiddin, tetapi wang berkenan didakwa digubah dengan dimasukkan ke dalam akaun bersatu. Pada Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa yang membawa kepada pembebasan terhadapnya. Bagaimanapun, pada Februari tahun ini, Muhyiddin, Mahkamah Rayuan mengekalkan semula pertuduhan dan membatalkan pembebasan tersebut. Muhyiddin hari ini memohon Mahkamah Rayuan menyemak keputusan sebelum ini dengan alasan bahawa pertuduhan jenayah itu adalah kabur dan cacat dari segi undang-undang. Pengerusi Perikatan Nasional PN juga berhujah bahawa kes terhadapnya adalah satu bentuk penganiayaan politik. Saudara-saudara sekalian, itulah keputusan mahkamah hari ini, dan ada satu komen di ruangan Malaysia kini. Purple Mouse kata 20 Ogos keputusan, kalah rayuan lagi di Mahkamah Persekutuan. Kalah baru bicara kalah rayu lagi. Taktik abah kau melambatkan proses mahkamah sehingga PRU 16. Dengan harapan, bila jadi Perdana Menteri, bila PN menang, maka dia terlepaslah dari bala dunia, buang masa mahkamah, kata Purple Mouse. Green Puma 9227 pula kata, buang masa mahkamah sahaja. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini kita dengar Syed Saddiq Syed Abdurrahman membuat larian 200 km semata-mata untuk menunjukkan solidariti berkait dengan peruntukan kewangan. Tapi ini pula respon Anwar Ibrahim selepas Syed Saddiq Syed Abdurrahman selesai membuat larian tersebut. Kata Anwar Ibrahim,
tak payahlah sampai berlari untuk dapat peruntukan, kata beliau. Cukup dengan apa? Nanti kita tengok apa ulasan Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini memberitahu usaha untuk meluluskan peruntukan keuangan kepada ahli parlimen pembangkang tidaklah sesulit yang digambarkan mereka. Tapi masalahnya para pembangkang itu sendiri yang tak mahu mengikut apa yang dicadangkan kerajaan. Bahkan ada pembangkang yang langsung tak mahu buat perundingan dengan kerajaan. Tapi kalau ikut cadangan Ahmad Maslan, dia kata bagi 100,000 pun cukuplah. Itu pun 100,000 bukan untuk kegunaan khidmat pelanggan, kata beliau. Yang itu apa pendapat kamu? Kata Ahmad Maslan, bagi 100,000 saja, sebab dulu kami pun pernah dibuat seperti itu, katanya. Kata Ahmad Maslan, mereka dulu pun buat seperti itu pada kami. Bagi 100,000 saja, kata Ahmad Maslan. Memberitahu Dewan Rakyat yang dia diserang dengan didakwa zalim, walaupun penjelasan mengenainya sudah dibuat berulang kali. Anwar berkata, amalan memberikan peruntukan sekata kepada pihak pembangkang memang menjadi amalan negara demokrasi. Kata beliau lagi, apa yang berlaku ketika ini, kata ahli parlimen Tambun itu, ialah ia mesti dilakukan mengikut proses yang ada. Saya dah beri mandat penuh kepada Timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof untuk mengadakan perbincangan dan tak ada syarat mesti sokong Perdana Menteri sebelum dapat peruntukan. Tak ada, kata Anwar Ibrahim. Tiada syarat itu. Saya tak pernah kenalkan syarat itu, katanya lagi. Anwar berkata demikian sebagai menjawab soalan dikemukakan Awang Hashim, PN Pendang, yang memberitahu bahawa setiap negara demokrasi menyediakan peruntukan kepada pembangkang melalui proses rundingan. Anwar menambah apa yang perlu dilakukan oleh pihak pembangkang ialah mengadakan rundingan sewajarnya dan ia pernah dilakukan oleh Pakatan Harapan semasa parti itu menjadi pembangkang sebelum ini. Betul lah kan? Kenapa Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim dulu ketua pembangkang, boleh buat perundingan itu, boleh buat MOU itu. Kenapa Anwar Ibrahim boleh? Tiba-tiba pula Perikatan Nasional tak boleh. Pakatan Harapan boleh pula. Semasa Perikatan Nasional BN berkuasa, semasa zaman Ismail Sabri Yaakob, boleh pula PH buat rundingan. Kenapa sekarang ada yang tak boleh buat rundingan? Kata Perdana Menteri, ketika itu mereka mengadakan siri rundingan dengan Ismail Sabri Yaakob sebelum keputusan mengenainya dimuktamadkan. Jadi saya menyeru kepada ahli parlimen Pendang, kalau boleh sampaikan kepada semua wakil rakyat parti dan segerakanlah perbincangan supaya hari ini isu ini tidak jadi lagi isu yang akan memanaskan suhu di Dewan ini, katanya. Tak payah berlari, berjoging, tak payah. Ini perlu runding saja, bincang saja, selesai, kata Anwar Ibrahim. Walaupun tidak menyebut sebarang nama, untuk rekod ahli parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman baru-baru ini menarik perhatian ramai apabila melakukan larian sejauh kira-kira 200 km bagi membangkitkan isu peruntukan buat ahli parlimen pembangkang. Dia yang kini menjadi ahli parlimen bebas berjaya mengumpul dana yang disumbangkan oleh orang ramai bernilai kira-kira RM160,000. Di akhir larian tersebut pada 1 Julai, Syed Saddiq disambut oleh ahli parlimen pembangkang di Dewan Rakyat serta penyokong muda. Menanggapi isu tersebut, Fadillah pula enggan mengulas lanjut selain memberikan reaksi sinis apabila ditanya oleh media, tunggu saya berlari dahulu. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini di laman sosial ataupun laman Malaysia Kini. Ketaro Minami kata, kalau tak susah sangat, bagi sajalah. Kenapa nak susah-susah kena hadap Timbalan Perdana Menteri pula? Jangan main modal yang sama, dah tak laku, kata Kotaro Minami. Sebenarnya itulah proses dia. Memang perlu ada prosesnya.
Bukannya macam bagi duit kepada anak begitu saja. Ianya ada proses. Kalau tidak ada proses, nanti silap sikit boleh kena dakwa pula, salah guna kuasa dan sebagainya. Jimmy Page kata Anwar ni adalah macam-macam lah dia sebut di sini. Little perkataan merunding itu sangat mengelirukan pembangkang dan rakyat. Kata little bit crazy. Sebenarnya duit kerajaan adalah duit rakyat, bukan duit hanya untuk boleh digunakan oleh kerajaan. Itu yang dikatakan oleh little bit crazy. Redbird kata drag panjang, akhirnya kerajaan disalahkan. Apapun selepas ni, kerajaan akan dituduh cuba untuk tidak memberikan peruntukan. Walhal peruntukan dikeluarkan, cuma tidak melalui ahli parlimen pembangkang. Sepatutnya kerajaan bagi tempoh tertentu dan jika pembangkang tidak mau berunding, maka full stop, kata Red Parrot. Menjawab kepada perkataan jawapan ataupun yang Kotaro Minami kata, kalau tak susah sangat, bagi sajalah, kenapa nak susah-susah kena hadap timbalan Perdana Menteri, jangan modal yang sama dah tak laku. Kotaro Minami tahukah, waktu dulu kerajaan Perikatan Nasional BN berkuasa, mereka pun sama menggunakan kaedah berunding dulu baru dapat. Waktu tu Anwar Ibrahim ketua pembangkang, dia sanggup menawarkan tanda tangan buat perundingan melalui memorandum persefahaman. Kenapa sekarang pula pembangkang tak buat benda yang sama yang pernah Anwar Ibrahim buat? Kalau mereka buat, saya rasa tidak ada masalah. Seperti yang Anwar Ibrahim kata, kalau itu dapat dibuat, maka ianya tidak akan panas lagi di Dewan Rakyat. Tiada lagi lah ulang-ulang sini sana. Jadi saudara-saudara sekalian, Little kata kena duit itu bukan digunakan oleh parti kerajaan saja. Ini betul, semua duit itu untuk rakyat. Tapi ingat, pembangkang dan kerajaan memang mempunyai perbezaannya. Kalau pembangkang, dia pembangkang lah, kerajaan lah. Itulah kelebihannya jadi kerajaan. Kalau semua sama, apalagi beza kerajaan dan pembangkang, kan? Nanti Perikatan Nasional pun pasti akan buat juga. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera. Ada netizen kata, inilah buktinya kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim telus dalam melawan rasuah, telus di dalam melawan salah guna kuasa, telus di dalam siasatan rasuah. Apabila walaupun berlaku semasa zaman Anwar Ibrahim, beliau telah pun memberi amaran. Dia tidak akan support, dia tidak akan sokong, dia tidak akan tolong sesiapa kalau ada isu berkaitan salah guna kuasa, penyelewengan dan rasuah. Hari ini sudah terbukti apabila selepas heboh isu HRD Corporation, 10 pegawai SPRM bertandang di Ibu Pejabat. Yang ini terbaik. SPRM kita patut berikan pujian. Kalau ada yang kata SPRM jadi bahan alat kepada kerajaan, diguna pakai oleh kerajaan untuk menakut-nakutkan musuh politik, semua itu bohong. Itu semua bohong. Karena SPRM bertugas dengan integriti yang terbaik. Mereka menjalankan tugas dengan berani. Sejak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kita semua tak boleh nafikan betapa hebatnya. Serangan demi serangan, serbuan demi serbuan, tangkapan demi tangkapan yang dibuat oleh SPRM. Itu terbukti kehebatan SPRM di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan pendedahan dalam laporan Ketua Audit Negara LKAN Bilangan 2 tahun 2024, seramai 10 individu dipercayai anggota dan pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bertandang di Ibu Pejabat HRD Corporation. Mereka mengunjungi Ibu Pejabat HRD Corporation di Bukit Damansara dan Pejabat Kementerian Sumber Manusia Kesuma di Putrajaya hari ini untuk mengambil dokumen berkaitan isu HRD Corporation seperti yang didedahkan. Lapor berita harian
Kesemua anggota dan pegawai SPRM terbabit tiba dengan menaiki 4 kenderaan tengah hari tadi. Kehadiran mereka itu bagi mendapatkan dokumen berkaitan siasatan yang dijalankan SPRM ke atas HRD Corporation. Menerusi laporan Ketua Audit Negara LKAN pada bilangan 2 2024, kesemua disyorkan merujuk pengurusan HRD Corporation kepada agensi penguatkuasaan berkaitan berikutan kegagalan syarikat kerajaan itu dalam audit yang dibuat. LKAN juga menegaskan terdapat tindakan serta keputusan oleh pengurusan HRD Corporation tidak mematuhi prosedur dan tidak menjaga kepentingan dalam mencapai fungsi penubuhan syarikat. Hal sama turut didedahkan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara JPAC bahawa terdapat sejumlah 3.77 bilion hasil kutipan levi daripada majikan digunakan program latihan HRD Corporation untuk melabur dalam pelbagai aktiviti pelaburan yang bukan merupakan matlamat penubuhan agensi itu. Wow, ini memang luar biasa. Terima kasih tahniah kepada SPRM kerana aktif dan luar biasa di dalam melaksanakan tugas. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu kali ini pasti membuat Sanusi tak boleh tidur. Sanusi akan fight habis-habisan apabila diumumkan mahkamah membatalkan keputusan Kerajaan Kedah mengharamkan kedai judi. Wah, yang ini pasti panas lah kan. Bayangkan keputusan Kerajaan Kedah mengharamkan kedai judi dibatalkan oleh mahkamah. Jangan-jangan nanti mereka akan guna pula isu ini untuk dispin, salahkan orang lain. Sebenarnya yang menuntut itu bukan orang lain, tetapi para penjual ataupun peniaga kedai judi itu sendiri. Okey, jom kita dengar apa sebab mahkamah tolak keputusan Kerajaan Kedah mengharamkan kedai judi. Jom kita tengok kenapa mahkamah tolak dan kenapa, apa hujah para peniaga tersebut semasa proceeding di mahkamah. Sebelum kita teruskan, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, share video ini. Hari ini mahkamah telah pun membatalkan keputusan Kerajaan Kedah mengharamkan kedai judi. Beberapa kedai judi berjaya dalam tindakan undang-undang mereka untuk mengubah tindakan Kerajaan Kedah yang mengharamkan mereka di negeri itu. Mahkamah Tinggi Alor-Setar pada 20 Jun membenarkan permohonan semakan kehakiman daripada berbilang pengendali perjudian yang menyasarkan keputusan pentadbiran Kedah. Bagaimanapun, Kerajaan Kedah telah memfailkan permohonan untuk menangguhkan pelaksanaan keputusan itu sementara menunggu rayuan di Mahkamah Rayuan. Pada 14 November tahun 2022, Menteri Besar Muhammad Sanusi Maknor mengumumkan Kerajaan Kedah tidak lagi meluluskan lesen judi selain menghadkan penjualan arak di semua premis terutama di kawasan luar bandar di negeri ini. Dia berkata langkah itu bertujuan menangani gejala sosial yang berpunca daripada perjudian seperti keruntuhan institusi keluarga, kata beliau lagi. Pada 1 Januari tahun lepas, keputusan itu berkuat kuasa menyebabkan semua premis perjudian dan lotre tidak lagi dibenarkan beroperasi di Kedah. Menurut salah satu permohonan semakan kehakiman yang difailkan oleh SM Loteri Sdn Bhd, pemohon berhujah keputusan kerajaan negeri adalah tidak sah, tidak rasional dan melanggar perlembagaan. Outlet itu mendakwa keputusan pentadbiran Kedah gagal mengambil kira komposisi pelbagai etnik rakyat negeri itu.
Pemohon berhujah keputusan kerajaan negeri itu dibuat tanpa berunding terlebih dahulu dengan pihak berkepentingan di Kedah. Saya rasa isu ini adalah isu yang panas kerana ianya melibatkan kedai judi. Secara umumnya, perbuatan judi ini memang haram dan tidak baik. Ia boleh menyebabkan keruntuhan institusi dan antaranya masalah gejala sosial. Kerana perbuatan judi boleh menyebabkan ketagihan. Bila dia ketagihan, sangguplah mencuri dan merompak dan sebagainya. Keputusan mahkamah membatalkan keputusan kerajaan Kedah haramkan kedai judi memang mengejutkan semua pihak. Sekian dulu untuk kali ini, share video ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Ungkapan Bahlol, bodoh, Rafizi makan diri. Isu ini sangat hangat sehingga menjadi sangat popular di media sosial bahkan di laman web Malaysia kini. Namun ada juga netizen yang tidak setuju dengan tajuk ini. Kerana kata mereka, sebenarnya yang dikatakan makan diri ini, adakah ucapan itu mereka faham ataupun habis tonton? Kerana kata seorang netizen, apa yang dikatakan oleh Rafizi dalam ucapan ceramah itu sebenarnya tidaklah merujuk kepada perkataan bahlul dan bodoh, tetapi merujuk kepada konteks yang lain. Tapi kenapa pula dikatakan memakan diri? Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli tidak beralas dalam berkata-kata ketika berceramah pada hari terakhir kempen pilihan raya Sungai Bakap baru-baru ini. Dalam ceramah tersebut, dia menggelarkan pengkritik sebagai bahlul dan bodoh kerana mempersoalkan formula kerajaan perpaduan dalam menyelesaikan isu ekonomi. Baru satu kali Rafizi menggunakan perkataan itu, dah panas buntut semua orang. Walhal, pembangkang dah biasa maki hamun. Kalau kempen saja, pasti sudah resamnya mereka maki hamun dan menghentam habis-habisan. Tapi yang ini pula, Rafizi baru kena satu kali. Bagaimana kalau berkali-kali? Dan yang pastinya, orang yang makan lada itulah yang terasa pedasnya. Siapa yang rasa pedas? Dialah orang itu. Dia duk tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah jalan lah, bodoh, kata Menteri Ekonomi itu semasa ceramah pada 5 Julai lalu. Bagaimanapun ungkapan itu nampaknya memakan diri selepas PH tewas di kerusi berkenan. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Salim menyindir Rafizi susulan kekalahan PKR pada pilihan raya tersebut. Ini mendapat kecaman daripada netizen. Saya bacakan kepada anda beberapa komen daripada ruangan Malaysia kini. Komen di ruangan Malaysia kini kata, kerajaan perpaduan jika bertahan selepas PRU16, pentadbiran negara akan menjadi lebih stabil yang sudah tentu akan menguntungkan rakyat. Lebay-lebay hanya memainkan sentimen 2R yang memecah belahkan masyarakat dan tidak akan membuat negara maju, kata Red Parrot. Seorang lagi memberikan komen, kata beliau, masalah kerajaan madani adalah UMNO. Itulah hakikatnya. Kerajaan PMX ini kerajaan yang mendukung biawak hidup, kata AKJ. Dengan Rafizi memanglah dia orang nak berlebih jatuhkan sebab Rafizi ini ada kepakaran yang boleh mengubah keadaan ekonomi, kata AKJ lagi. Yang menjatuhkan imej kerajaan madani adalah orang-orang macam Akmal, orang macam Wika Siong yang saban hari menembak DAP, kata AKJ. Orang macam Puad Zarkasi yang jadi penyokong tegar Najib dan serang Rafizi dari segala sudut, katanya. Beliau berharap PRU akan datang kerajaan PH kekal melalui sokongan wilayah Sabah dan Sarawak serta sebahagian negeri di Semenanjung. Barulah dasar reformasi sebenar boleh berjalan lancar. UMNO hilang arah bila agenda perjuangan yang ditumpukan untuk membebaskan penjenayah. Kerajaan jadi huru-hara dengan tindak tanduk Akmal Saleh yang menari dengan rentak Perikatan Nasional dan PAS
Pendek kata, UMNO adalah punca kekalahan, kata AKJ. Seorang lagi, Yellow Zebra, kata, lah dia bukannya Bahlul dengan bodohkan rakyat. Dengar ke tidak ucapan penuh, kata Yellow Zebra. Golden Ghost kata, politik itu persepsi. Rafizi tidak wajar berkata seperti itu. Usah diteruskan perangai macam orang-orang dalam PRK Sanggang, katanya. Green Cheetah pula mengatakan panjang lebar. Dia kata, tak apalah. Walaupun PH kalah, rakyat macam manapun tidak akan memberi Perikatan Nasional peluang jadi kerajaan pun. Perikatan Nasional itu perosok negara, kata Green Cheetah. Mereka ini semuanya kaki fitnah, kaki perkauman, kaki tunggang agama dan kaki penipu, kata Green Cheetah. Siapa tak tahu perangai orang politik PN, katanya lagi. Bila nak tarik undi, macam-macamlah fitnah mereka, kata Green Cheetah. Kononnya ada proses kristenisasi lah seperti yang diperkatakan. Mana dia tangkapan orang yang terlibat dalam proses kristianisasi ni, kata Green Cheetah. Pas tuduh DAP sebar fahaman komunis. Kenapa tak buat laporan polis dan kemukakan bukti fahaman komunis yang disebarkan oleh DAP, kata Green Cheetah. PAS takut buat laporan polis kerana mereka tahu ia adalah fitnah semata-mata dan mereka takut DAP saman balik terhadap mereka. Kasihan orang-orang yang ditipu oleh parti yang kubat menyebar fitnah, kata Green Cheetah. Beliau menambah, kepada pengundi yang bijaksana, buatlah penilaian kamu sendiri. Mereka yang menyebar fitnah ini sampai hari ini tidak ada bukti, kata Green Cheetah. Seorang lagi di dalam ruangan komen dia kata sebenarnya tak nak dengar suara hati rakyat dan dia kata Kotaro Minami kata ada masalah pada Rafizi, katanya dia tak dengar masalah rakyat. Dulu masa jadi pembangkang bukan main kuat kutuk, tapi lepas jadi menteri tak ada buat apa-apa lagi, kata Kotaro Minami. Apa pula alasan ataupun ulasan anda tentang hal itu? Saudara-saudara sekalian, Mr. Sakau kata, Madani terima kekalahan dengan tawaduk, namun Perikatan Nasional menang bukan kerana mereka bagus. Mereka hanya pandai memainkan sentimen isu semasa, kata Mr. Sakau. Kenyataan Mas ni, dia ni memang attention seeker, senang cakap, drama lebih, kata Mr. Sakau. JBK 046 kata pula, Perdana Menteri ke-10 perlu batal penarikan subsidi diesel dan percepatkan pelaksanaan gaji kekitaan awam dan elaun pesara supaya rakyat lebih merasa kerajaan Madani lebih prihatin kepada rakyat. Tapi kalau Perdana Menteri X dan Raja Bumi lainnya tetap sombong dengan kesilapannya, biarkanlah, kata JBK. Kita tunggu kejatuhan kerajaan Madani yang belum pun berkuntum, kata JBK. Saudara-saudara sekalian, itu antara komen daripada netizen di ruangan Malaysia Kini untuk menjawab kepada isu panas pada hari ini, iaitu tulisan di Malaysia Kini, ungkapan Bahlul bodoh, Rafizi makan diri menurut laporan ini. Yang tak sioknya ialah yang menulis ini ialah antaranya Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh menyindir. Dia turut mengucapkan tahniah kepada pengundi Sungai Bakap selain mengingatkan para pemimpin agar tidak sombong. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.